Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan segala benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan bukan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Semati syafani kita sudah seluruh hari terpuasa masjid, juga dikasihi tuan dan puan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya seperti biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Kita pada malam ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan usia, diberikan kelapangan masa. Alhamdulillah kita dapat sampai ke masjid, sampai ke rumah Allah ini untuk salat berjemaah. Kemudian untuk duduk sebentar, tahu nanti masuknya waktu Isyak, kita duduk dalam majlis tazkirah, majlis ilmu. Mudah-mudahan apa juga yang kita buat pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan, rahmat, kemuliaan kepada kita insyaAllah. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung tazkirah kita dan bacaan kitab kita, terlebih dahulu saya nak kongsi satu riwayat yang dinyatakan dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita ingat sama ada dah baca atau tidak sebelum ini. Dalam perkara 4 dalam kitab Nasaihul Ibad itu, Nabi SAW menyatakan terdapat 4 tanda sengsara kepada seorang dan juga 4 tanda bahagia kepada seseorang. Alamatus syaqawah arba'atun, 4 tanda kesalahan, kesusahan jika ada pada seseorang ini, tanda dia tidak bahagia sebenarnya. Dia menghadapi kesusahan. Yang pertama disebut nisyanuz dzunubul madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzatun. Dia melupakan dosa-dosa masa yang lalu tanpa rasa ada penyesalan, sedangkan dosa tersebut
tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang sengsara. Dia lupa, dia dah tak ingat dia buat dosa, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampunkan dosanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lupa. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap catat dosa yang telah dia dilakukan. Na'udzubillah. Mudah tidak ada tanda yang pertama daripada kita. Yang kedua, wa dzikrul hasanatul madiyah wa la yadri uqubilat am-ruddat. Dia mengenangkan kebaikan yang dia buat pada masa lalu, sedangkan dia tidak mengetahui apakah kebaikan tersebut sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak. Dia ingatkan, dia kenangkan, dia kenang, oh, aku buat ni, aku dah buat ni. Sedangkan apa yang dia buat itu Allah terima ataupun tidak, tak tahu lagi. Ini tanda sengsara yang kedua yang dia bisa. Yang ketiga, wa naz'uhu ila man dunahu fid din, yaqulu Allahu aradtuhu wa lam yudrini fa aradtuhu. Dia selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan dunia. Dia selalu tengok orang yang tinggi, maknanya kelebihan dunia ni dia suka tengok. Orang lain dapat ini, aku pun nak macam tu juga. Dari sudut dunia. Kalau ada tanda tu, Nabi. Kemudian yang keempat, orang yang selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan agama. Dia memandang orang lain lebih rendah daripada diri dia dalam urusan agama. Aku dah kira aku alhamdulillah boleh baca bagi bagus sebagainya. Dalam agama dia pandang orang lain itu lebih rendah daripada diri dia. Ini tanda sengsara. Kemudian ada 4 tanda kebahagiaan. Wa alamatus sa'adah arba'ah. Tanda kebahagiaan ni kalau ada pada diri kita, alhamdulillah. Yang pertama, zikrul dzunubul madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah. Dia ingat dosa-dosa masa lalu, kemudian dia menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Kalau dalam diri kita ingat, oh aku ni ada buat silap dekat orang ni, buat orang ni, ada dosa-dosa yang telah kita buat, kemudian kita rasa menyesal, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Ini kalau ada tanda ni dalam diri kita, insya-Allah ini tanda kebahagiaan seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Dan adalah tanda ni dalam diri kita, kan? Kemudian yang kedua, melupakan kebaikan masa lalu dan menganggapnya seakan-akan tidak pernah dilakukannya. Kebaikan yang dia buat sebelum tu dia tak nak ingat lah. Biarlah dia berlalu macam tu, tak nak disebut-sebut, tak nak diungkit-ungkit. Kalau ada tanda yang ni, yang kedua ni, ini tanda bahagia. Jadi cabaran juga kepada kita ni. Kemudian tak ada lah, kan, yang dalam masjid ni ada pada malam ni, dia selalu sebut kebaikan-kebaikan yang dia buat pada masa lalu. Diungkit, dia sebut, dia cerita balik apa yang dia buat dulu, kebaikan-kebaikan yang dia buat dulu. Itu tak berlawan dengan dia. Itu tanda sengsara. Tanda orang bahagia, kata Nabi, kebaikan yang dia buat pada masa lalu dia lupa. Sebab tu ada, saya dengar sama ada ramah tu, adalah kata-kata disebut kebaikan yang kita buat ni, kita umpama macam kita buang air besar, kan. Yang kita buat kita tak ingat dah. Kita tak ingat dah. Biarlah dia berlalu macam tu. Yang ketiga, selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan agama. Ini bagus. Tengok orang lain, Allah dia ni bagus, ucapan bagus, aku ni masih lagi kurang. Tengok sembahyang dia, Allah khusyuk, nampak aku ni masih lagi solat aku tak betul. Baca Quran dia alhamdulillah bagus, aku ni masih lagi
kurang. Ini tanda orang bahagia. Dan yang keempat, selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan dunia. Dia kata, aku walaupun dapat ada harta banyak ni dah cukup dah, alhamdulillah. Itu tanda, 4 tanda kebahagiaan dan juga 4 tanda kesengsaraan. Jadi kita sama-sama lihat dalam diri kita tanda mana satu yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan ada 4 tanda kebahagiaan tadi lah, insya-Allah. Dengan ada tanda kesengsaraan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikit lah daripada kita Nasaihul Ibad. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kitab kita. Minggu lepas kita dah baca pada bab yang ke-135. Kita sempat baca satu hadis saja. Jadi saya ulang sikit lagi lah. Kita nak mula balik lagi, kita mula bab baru ni, iaitu bab 135, bab husnul khuluq. Bab yang menyatakan akhlak yang baik. Secara ringkas kita dah baca minggu lepas hadis yang ke-270. Taraf hadis ini adalah hadis sahih. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah an Qasim bin Abi Bazzah qala sami'tu 'Atha al-Kaykharani an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, dia kata apa? Tidak ada sesuatu di dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Kita dah baca minggu lepas. Itu hanya apa? Pada hari akhirat juga, kita semua ni setiap amalan kita akan dihitung, akan dihisap dan akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil, semua tu akan ditimbang. Kalau timbangan kita berat kepada kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau timbangan kita tu yang berat tu dosa maksiat kita kepada Allah, derhaka kita kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita nak timbangan yang berat itu adalah timbangan kebaikan yang kita buat. Salah satu daripada perkara yang kita buat yang akan memberatkan timbangan kita pada mizan Allah Subhanahu wa taala nanti ialah apabila kita berakhlak mulia, apabila kita berakhlak baik. InsyaAllah, ingat yang duduk dalam masjid kita ni, insyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa menjaga akhlak kita. Kalau kita biasakan kepada kitab adab mufrad ni, kitab adab mufrad memang kitab yang disusun oleh Imam Bukhari, semua berkait dengan adab. Kalau malam ni kita baca sebab 135 bab, maknanya ada 135 perkara ataupun 135 hadis, 135 bab yang menceritakan tentang adab. Dalam tu, dalam satu bab tu ada beberapa hadis lagi. Jadi kalau kita dapat amalkan apa yang telah kita baca sebelum ni, InsyaAllah mudah-mudahan di hari akhirat kelak mizan timbangan kita tu berat kepada kebaikan, insyaAllah. Baik, hadis yang ke-271. Hadis ini hadis marfu'. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan 'an al-A'mash an Abi Wa'il an Masruq an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Abdullah bin Amr berkata, Nabi SAW bukan seorang yang keji dan bukan pula bersifat keji, fahish, bukan buat benda yang tak elok. Nabi SAW itu bukan orang yang tak elok dan dia tidak bersikap melakukan perbuatan yang tak elok, yang buruk.
yang keji. Kata Allah Ibn Amr lagi, Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlak. Ini pun kita sedia maklum juga ni. Kan dulu kita sedia maklum. Jadi kata apa? Sebaik-baik di antara kita ni adalah yang paling terbaik akhlaknya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semua kita ni adalah yang terbaik dari sudut akhlak. Baik, daripada riwayat ini juga kita bahawa Nabi SAW ni mustahil berkata-kata ataupun mengucapkan perkataan-perkataan yang tak elok, yang keji, yang hina, sama ada secara sengaja ataupun tidak. Itu kita kena yakin. Nabi SAW mustahil keluar daripada mulut Nabi perkataan-perkataan yang tak elok, yang keji. Sebab apa? Nabi SAW ni lam yakun Nabi SAW fahishan wala mutafahishan. Jadi daripada ini juga merupakan satu perintah kepada kita agar kita menjadi ataupun orang yang berakhlak mulia. Ini dalam kehidupan ini ada 3 komponen, 3 ke 4 komponen kan. Aqidah, syariah, dan juga akhlak. Dia mesti package. Salah satu komponen penting adalah berkaitan dengan akhlak. Kita menilai orang pun kadang kita habis dengan akhlak dia. Apa makna akhlak? Ya, akhlak ni adalah satu perkara yang saya bawa sikit, satu sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan juga paksaan. Benda kita buat, katakan contoh, akhlak bila kita buat, jumpa orang bagi salam, kan? Kita bagi salam pada orang tu tanpa ada nak fikir dulu, nak bagi ke tak bagi. Tak ada. Akhlak yang baik, contoh dalam salam ni, jumpa je orang, Assalamualaikum, kan? Tengok orang susah, tak payah fikir, terus bantu, contoh. Itu akhlak yang sudah sebati dalam diri kita. Ibnu Miskawih yang merupakan salah seorang ahli falsafah Islam mentakrifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan juga penelitian. Dia buat benda yang baiklah. Dia buat benda yang baik tanpa fikir. Maknanya secara benda tu dah sebati dalam diri kita. Kebaikan itu, akhlak itu sudah sebati dalam diri kita. Manakala Imam Ghazali juga mengatakan bahawa akhlak adalah sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan juga penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan juga akal, perbuatan itu dinamakan sebagai akhlak yang baik, akhlak mulia. Kalau perbuatan yang keluar daripada contoh, keluar daripada perkataan mulut kita, kan? Pujian, alhamdulillah, kan, akhlak yang baik ini keluar tanpa apa? Tanpa fikir banyak, automatik, kan? Perbuatan itu bertepatan dengan syarak, maka dinamakan sebagai akhlak mulia. Sebaliknya, apabila terkeluar perbuatan yang buruk, tak sengaja juga, tak fikir juga, tapi perbuatan itu perbuatan yang bertentangan dengan syarak, maka ia dinamakan sebagai akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Jadi bagaimana nak membentuk akhlak ni? Yang pertama, secara ringkasnya melalui ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita duduk malam-malam ni, kita duduk mana-mana majlis ilmu lah, yang menceritakan tentang adab, akhlak, tasawuf dan sebagainya, kan? Semua tu nak membentuk diri kita, karakter kita, pribadi kita. Dengan cara apa? Pertama sekali mestilah ilmu
ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita kena sedar bahawa akhlak ini penting untuk kita amalkan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tadi, kan, timbangan kita menjadi berat. Penting untuk berakhlak mulia ni. Sebab salah satunya boleh membantu kita dalam memperingkat timbangan kita pada hari akhirat. Kemudian Nabi sebut juga tadi hadis yang kedua yang kita baca, orang yang berakhlak ini adalah sebaik-baiknya, kan? Yang terbaik di antara kita adalah orang yang terbaik dari sudut akhlak dia. So kita sedar bahawa itu antara kepentingan apabila kita berakhlak juga. Jadi nak membentuk akhlak juga dengan cara keazaman yang tinggi. Kadang-kadang kita nak tolong orang, nak bantu orang, kalau tanpa keazaman yang tinggi tak jadi. Jadi kita tengok ni ada beberapa lagi. Banyak juga hadis yang berkaitan dengan akhlak ni. Kemudian yang keempat, ibadah yang kuat dan juga ikhlas. Ini cara nak membentuk akhlak, ibadah yang kuat dan juga ikhlas. Yang kelima, bagaimana nak membentuk akhlak ni, akhlak yang baik ni, antaranya adalah bergaul dengan orang yang baik akhlak. Kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Ini salah satu cara untuk nak membentuk diri kita supaya semoga berakhlak mulia. Kemudian yang keenam, membiasakan diri dengan kebaikan. Biasakan diri kita dengan melakukan kebaikan. Ini antara cara nak membentuk akhlak. Apa lagi kepentingan akhlak dalam peribadi seorang Muslim? Saya bawa sikit sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, kita dah biasa baca. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita apa beza antara manusia dengan haiwan. Surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Jadi kita dah biasa dengar ayat ni kan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dan sesungguhnya kami telah sediakan menjadikan bahan bakar kepada api neraka ni ramai daripada kalangan jin dan juga manusia. Yang mana mereka ini mempunyai hati, lahum qulubun la yafqahu nabiha. Kemudian walahum a'yunun la yubsiru nabiha. Tadi ada hati tapi tak nak tak nak mahu mengerti, tak nak mahu memahami, tak nak guna hati ini untuk kebaikan. Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia ada mata tapi tidak mahu melihat kebaikan. Jadi dia suka melihat kepada keburukan. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Allah bagi telinga, dua pasang telinga, tapi dia tidak juga mahu mendengar kebaikan-kebaikan. Sebab tu kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka ini seumpama binatang ternakan. Bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada hati. Ulaika humul ghafilun. Maka mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita tidak berakhlak, tidak menggunakan mata kita ni untuk melakukan, untuk menjadi orang yang baik-baik, tak nak guna telinga kita untuk mendengar perkara-perkara yang baik, itu tanda kita tidak berakhlak. Kita bimbang, kita termasuk dalam yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf ini. Allah jadikan sebagai bahan bakar kepada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita baca ayat ni, dia jadi rasa takut je, rasa gerun. Baca mudah, tapi kadang-kadang mata kita ni kalau tak kena gaya,
kalah dengan ujian. Begitu juga dengan telinga kita, dan sebagainya. Apalah kita pakai jaga insya-Allah. Itu antara apa nama kepentingan akhlak. Kepentingan akhlak. Baik. Kita bawa juga sekali lagi. Akhlak kita ni apa? Yang pertama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Tuhan yang pertama kita kena sedar dan taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni dan kita duduk di rumah Allah ni, insya-Allah tanda kita sedar dan kita juga taat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk kita buat, untuk kita laksanakan. Kemudian yang kedua, sentiasa bertaubat dan juga mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain lagi lah. Bila kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terangkum lah semua, insya-Allah. Baik. Kemudian dengan diri kita sendiri, dengan kawan-kawan kita, dengan ahli keluarga kita, kita sentiasa berakhlak. Baik. Sambung. Hadis yang ke-272. Hadis marfu' taraf hadis sahih. Hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Lais qala hadatsani Yazid bin Al-Had an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah fasakata al-qawm fa'ahadaha marrataini aw salasan qala al-qawm na'am ya Rasulullah qala ahsanukum khuluqan. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya Shu'aib Ibnu Abdullah, daripada datuknya Abdullah Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa dia telah mendengar akan Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Mahukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat? Tanya kepada sahabat-sahabat, nak tak? Aku bagi tahu kepada kamu orang yang paling aku sayang, orang yang paling aku cinta, dan orang yang boleh duduk dekat dengan aku pada hari kiamat. Tidak pernah dengarkan riwayat Nabi tanya siapa yang kelebihan orang yang duduk, antara orang yang boleh duduk dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Kita pernah baca dulu, iaitu orang yang membantu ibu tunggal yang susah, anak yatim, kan? Itu antara orang yang dapat duduk dekat dengan Nabi SAW. Jadi riwayat ni nak cerita apa? Dia mau tak kamu Nabi SAW tanya kepada sahabat, nak tak aku beritahu siapa yang paling aku cintai dan siapa yang paling duduk dekat denganku pada hari kiamat kan? Maka orang ramai para sahabat pun diam, tak apa-apa. Lalu Rasulullah SAW tanya benda yang sama dua ataupun tiga kali. Marrataini aw salasan. Nabi tanya dua ataupun tiga kali. Lalu lepas tiga kali Nabi kata, kemudian para sahabat kata, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, mereka yang paling baik akhlaknya. Mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling baik. Mudah-mudahan kita termasuklah insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita orang yang paling baik akhlak dia, dan akhlak insya-Allah, dan pada hari kiamat kelak kita dapat duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita orang senang sebutkan baik akhlak. Tapi Allah cabaran lah. Cabaran ni dia bukan mudah, dia perlukan pengorbanan, perlukan macam-macam, kan? Untuk nak menjadi seorang yang berakhlak mulia. Karena kita ni mulut kita pun susah kena jaga.
mulut kita, hati kita. Nak jadi orang yang baik, tapi kalau keluar daripada mulut kita benda-benda yang tak elok, keluar benda-benda yang tak betul, kita cakap, kita fitnah orang ni, mengumpat orang ni, mengata orang ni. Tapi kita nak kita jadi akhlak yang, kita jadi orang yang berakhlak. Tak apa, kita sama-sama, kita sama-sama pastikan diri kita, insyaAllah, khususnya saya nasihatkan diri saya sendiri lah, untuk melakukan akhlak yang terbaik, akhlak yang terbaik. Baik. Hadis yang ke-273. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Ajlan an Al-Qaqqa bin Hakim an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu liutammima salihul akhlaq. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan, dibangkitkan bagi menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini hadis sahih. Dalam riwayat lain antaranya Imam Muslim sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi, sebenarnya aku diutuskan, dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq itu, maksudnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis yang ke-274. Para hadis ini juga hadis sahih. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma fa idza kana isman kana 'ala an-nas minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah ta'ala fayattaqimu lillahi azza wa jalla biha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia telah berkata, tidaklah Rasulullah SAW disuruh memilih di antara dua perkara, melainkan baginda Nabi SAW memilih yang paling mudah di antara keduanya selama perkara itu bukan perbuatan dosa. Maka apabila perkara itu adalah perbuatan dosa, Rasulullah SAW adalah orang yang lebih dahulu dan menjauhi dia. Rasulullah SAW tidak pernah berdendam untuk diri sendiri, melainkan jika larangan Allah itu dilanggar, maka baginda SAW akan membalas hal tersebut kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada dua perkara dalam ini. Yang pertama, disunatkan ataupun disuruh kita ni mengambil perkara yang paling mudah dan paling bermanfaat. Kadang kata ada dua perkara, dua benda, dan dua perkara ini tidak bertentangan dengan syariat, maka kita pilihlah yang paling mudah kita buat dan paling bermanfaat. Tapi kalau benda tu benda yang bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan agama, benda tu benda yang berdosa, maka kita kena jauh. Tak boleh pilih yang tu. Yang tu kita kena jauh. Nak datang masjid, nak pergi besar malam, dua-dua boleh tu kan? Dua-dua boleh. Besar malam dosa? Tak dosa. Bawa anak-anak pergi makan, boleh. Datang masjid, solat berjemaah, ada kuliah maghrib, mana tu nak pilih? Besar kan? Masing-masing tengoklah mana yang pilihan dia tu yang paling mudah pada dia. Mungkin pada kita, oh senang ini, mungkin pada dia susah kan? So ikut kita. Boleh pilih. Tapi pilihlah yang paling mudah dan juga paling bermanfaat. Datang masjid, solat berjemaah. Lepas maghrib ni ada kuliah. Kita datang masjid, boleh pilih. Nak start motor balik, kita pun nak duduk dalam. Salah tak balik? Tak salah, boleh balik, ada urusan lah lain kan.
Boleh tak salah? So pilihan kita lah. Pilihan kita. Pilihan kita. Cuma kalau kita pilih nak balik, baliklah tak apa. Cuma jangan ada rasa macam tak suka kepada majlis ilmu contoh. Aku dah tahu dah, aku dah faham dah. Itu tak boleh. Yang tu dosa yang tu tak boleh. Kan? Itu mewarisi perangai umat Nabi Nuh. Ayat besar ni yang dia tutup telinga tu. Tutup telinga, dia angkat kalau baju dia tak nak dengar, dia tak nak tengok. Ayat ya. Awal tu ayat tu. Wa inni da'autukum litaghfira lakum ja'alu asabi'ahum. Ketika mana Nabi Nuh berdoa kan, berdakwah kepada kaum dia buat apa? Ja'alu asabi', dia ambil jari ni dia tutup. Tutup tu maknanya dia tak mau dengar. Kita pun kalau jenis tu juga mewarisi perangai Nabi Nuh. Okay. Boleh tengoklah tu. Dia tak ingat lama tak baca. Jadi kalau kita boleh pilih. Selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, buatan tidak berdosa, maka pilihlah yang paling baik, yang paling mudah, dan juga paling bermanfaat. Kadang-kadang dia mungkin pada kita, yang ni lebih manfaat, tapi mungkin pada sahabat kita dia ada keutamaan lain, kan? Dia kena hantar anak dia ke apa, kita mungkin relax, kita tak kalut dengan apa-apa. Mungkin kita pilih duduk dalam majlis ilmu lepas maghrib ni lebih mudah dan lebih manfaat bagi kita. Mungkin kita ada kawan kita, dia ada urusan lain, dia kena hantar anak dia ke, ada urusan lain lah, dia nak pergi urusan lain. Mungkin itu lebih penting pada dia, pilihlah. Kemudian apa juga disebut dalam riwayat ini juga, Nabi SAW ajar kita jangan mudah berdendam. Maksudnya Nabi ajar kita sifat memaafkan. Memaafkan ini bukan satu akhlak yang baik. Okey, memaafkan. Baik, seterusnya 275. Hadis ni mauquf, dia terhenti kepada riwayat inilah terhenti kepada sahabat. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Zubair an Murrah an Abdullah radhiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'til mal man ahabba wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib faman dhanna bil mal an yunfiqah wa khafa al-aduwa an yujahida wa haba al-layl an yukabida falyuksir min qawlihi la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan antara kalian akan akhlak kalian. Allah dah bagi dah tahu dah letakkanlah akhlak kita ni. Seumpama dia telah membahagikan antara kalian rezeki kalian. Ada rezeki kita, Allah dah letakkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dia akan harta kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai. Allah bagi rezeki harta ni kepada yang Allah suka dan juga kepada yang Allah tidak suka. Mana orang beriman pun dapat harta banyak, orang tak beriman pun ada harta. Semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bakhil dengan harta untuk dia menginfakkannya. Jadi baginya orang yang bakhil ni bukan akhlak yang baik. Nanti kita akan jumpa satu bab disebut bab asyuh. Asyuh ni dia lebih teruk daripada bakhil lagi. Kan? Nanti kita akan jumpa. Ingat bab yang ke-100 berapa? Bab ke-137 ni, insya-Allah. Jadi kata ni, barang siapa yang bakhil dengan harta untuk dia menginfakkannya dan diperangi oleh musuh, diserang oleh musuh dan takut menderita kerana sakit, kena angin malam kan,
maka hendaklah dia memperbanyakkan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kita jenis orang yang kita tu susah sangat, bakhil. Maka kita disuruh apa? Mengucapkan, banyakkan disebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kedekut. Selamat daripada sakit, selamat daripada serangan musuh dan sebagainya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini zikir-zikir yang biasa dari riwayat lain pun ada disebut banyak kan pilihan tentang zikir ini. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Maha besar. Baik, habis di bawah bab 135. Bab yang ke-136. Bab 136 ini bab sakhawatin nas. Bab pada menyatakan tentang kemurahan hati, murah hati. Yang pemurah ini merupakan satu akhlak yang baik. Kita doalah, insya-Allah, sifat pemurah. Hadis yang ke-276, hadis dari marfu', haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Ibni Ajlan an Al-Qaqqa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ghina an kasratil 'arb walakin al-ghina ghina an-nafs atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi SAW telah bersabda, bukanlah kaya itu kerana banyak harta, akan tetapi kaya yang sebenar itu adalah kaya hati, pemurah. Kenapa? Yang banyak harta itu bukan kaya, itu orang yang banyak harta. Tapi kalau dia menggunakan harta dia yang banyak itu infak, bantu orang, tolong orang, murah hati, dia bagi itu sebabkan hati dia. Ini adalah kaya yang sebenar. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia harta tak banyak, tapi hati dia sudah infak, sedekah dan sebagainya. Ini orang kaya. Tapi kalau harta dia banyak, kan ada berjuta-juta, bilion, tapi hati tak ada. Dia bukan seorang yang pemurah, pedekut, bakhil dan sebagainya. Ini Nabi, ini bukan orang kaya. Ini orang banyak harta, bukan orang yang kaya. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni termasuk dalam orang yang kaya hati. InsyaAllah semua, insyaAllah mudah-mudahan. Hadis yang ke-277. Hadis marfu', haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin Mughirah an Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wa ma qala li shay'in lam af'alhu ala kunta fa'alta wa la li shay'in fa'altuhu lima fa'altu atau kama qala. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah berkhidmat menjadi khadam kepada Nabi selama 10 tahun. Anas ni dia berkhidmat dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Sepanjang dia berkhidmat itu, tidak pernah sama sekali Nabi SAW berkata sini syarah dia kata ungkapan ini digunakan untuk menampakkan keluhan atas sesuatu yang mengecewakan ataupun satu perkara yang tidak suka. Sepanjang 10 tahun tu Nabi ni tetap dia tidak menunjukkan sikap mengeluh apa yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dan baginda Nabi SAW tidak berkata kepada sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa engkau tidak melakukannya?
Dan tidak pernah baginda Nabi SAW katakan bagi sesuatu yang telah aku kerjakan, mengapa engkau lakukannya. Juga satu akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Hadis yang ke-278. Haddatsana Ibnu Abil Aswad qala haddatsana Abdul Malik bin Amr qala haddatsana Sahamah bin Abdurrahman bin Al-Asam qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahima wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'ada wa anjazalahu in kana 'indahu wa uqimatis salah wa jaa a'rabiyyun fa akhadha bisawbihi faqala innama baqiya min hajati yasira wa akhafu ansaha faqama ma'ahu hatta faragha min hajati summa aqbala fa shalla. Daripada Sahamah Ibnu Abdurrahman Ibnu Al-Asam, dia telah berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi Islam adalah seorang yang penyayang. Nabi Islam adalah seorang penyayang dan tidak pernah seorang pun yang mendatangi Nabi Islam jumpa Nabi meminta sesuatu malaikat Nabi Islam menjanjikan, yakni memberikan kepadanya permintaan, menunaikan permintaan seorang. Dan Nabi SAW memenuhi permintaan sekiranya ia ada di sini, mana sekiranya benda itu ada dekat Nabi akan bagi. Ini juga sifat pemurah Nabi. Pada satu ketika iqamat untuk solat dikumandangkan. Pasal Nabi dah sembahyang, dah iqamat dah iqamat. Lalu telah datang kepada Nabi seorang badui. Lalu dia telah memegang baju Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya baki daripada keperluan aku sedikit dan aku takut aku melupainya. Dia kata aku tak ada masalah dengan Nabi, kita boleh cukup. Lalu Nabi SAW telah berdiri bersamanya sehingga dia selesai daripada keperluannya. Nabi selesaikan, Nabi bantu orang dulu. Kemudian Nabi SAW kembali. Lalu Nabi SAW baru Nabi SAW tidak menunjukkan Nabi sifat Nabi dari sudut pemurah, penyayang Nabi SAW dalam membantu orang lain yang datang jumpa meminta pertolongan daripada Nabi SAW. Jadi ada satu lagi, ada dua lagi riwayat. InsyaAllah nanti kita sambung dulu InsyaAllah. Bab as-sakhawatun nafs, bab pada menyatakan kemurahan. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah yang lemah dan kuat itu dengan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita masih pada malam ini memberi manfaat khususnya kepada diri saya sendiri yang baca yang tempat ini, dan juga kepada tuan dan perempuan ibu yang diberikan yang Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Na'udzu bika subhanallahi wa bihamdihi fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.